أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Okey, apa nama minggu lepas punya kita berhenti kat sini Ke Kawin. jamilan. Jumlan mufidah. Mufidah. Jumlah yang apa make sense mufidah ni make sense bimalun bimalin sebab ada bimalin dengan mengisi tempat kosong al-faraq fiha yali yang berikut. Dapat jawapan dah? Belum sorry Okey. Jawapan dia Okey, yang pertama tu al-bait. Al-bait kita belajar apa? Yang ada kena-mengena milik kepada, dia possessor. Ni mudhaf lah ni. Al-baiti ni mudhaf ilaih. Sebab dia baris bawah tu. Lepas tu dia makrifah. Dapat? Nak tahu apa ni? Al-baiti ni rumah. Jadi kalau ikut yang kita belajar ni, pintu rumah terbuka, tertutup, mughlaqun, tertutup. So yang ni kita letak al-baiti babu al-baiti. Al-babu. Babu al-baiti. Mudhaf dia tak boleh ada al. Bagi apa jawapan ni? Al-babu. Babu. Tak boleh ada al. Dia mudhaf. Okay, so kita cari mudhaf dia lah. Babu al-baiti. Babu al-baiti mughlaqun. Make sense tak? Lakun. Make sense tak? Lakun. Okay, kalau make sense, kita continue ni. Babu ni, babu al-baiti. Maknanya pintu rumah. Babu. Okay, dapat lah. Mughlaqun tu apa? Okay. Mughlaqun ni tutup. Opposite kepada maftuhun. Okay. Terangan sikit Kita letak bab. Okay. Yang ni dalam bentuk nakirah ni kalau default dia babun. Dapat? Babun. Lepas tu yang datang ni al-baiti. Okay. Jadi babu ni tak boleh ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Okay. Asal dia nakirah. Jadi babul baiti. Maknanya pintu rumah. Translate direct je. So kalau English dapat apa? The house. Ini the house. Ini door. Okay. Tahu apostrophe in between dia. Apostrophe ini the house door. Lepas tu ini yang ni part ni, ini part dia subjek lah. Mubtada. Habis mubtada, English akan tahu is. Dapat? Is close.
Apa kita terbalik? Close. Is close. English kena ada D, tak boleh close ni dulu. Is close. Close. Okay. So, babul al-baiti. Dapat? Mudhaf. Okay. So, yang ini yang dipanggil mudhaf. Mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Dia panggil, Arab dia panggil yang pertama ni, yang pertama ni dia panggil mudhaf. Mudhafu. Mudhaf. Okay, yang ni part ni dipanggil mudhafu ilaihi. Okay. Mudhafu ilaihi. Mudhaf ilaih. Ini mesti kena ada dalam kepala lah. Mudhaf ni bahasa Melayu dia apa? Bahasa Melayunya tak pastilah. Kalau bahasa Melayu dia kata yang pintu ni, atau English dia apa English dia pun tak ada translation. Dia cuma bagi kata yang kalau mudhaf dia kata pintu ni dia connect. Tapi dua-dua tu is mean apa isim kan? Dua-dua ni isim. Kita masih dalam isim lagi. Ini konsep mudhaf ilaih. Rangkaian perkataan ni dipanggil idhafah. Idhafah. Sambungan tu idhafah lah, idhafah. Rangkaian perkataan ni dipanggil idhafah, which is consist mudhaf ilaih. Okey, ini yang paling mudah, dua perkataan. Babul baiti. So yang ni dia punya harakat ni, okey, dia boleh berubah lah. Kalau kita kata ila. Kalau kita kata ila, maknanya yang ni akan jadi bawah lah, baris bawah. Ila babil baiti. Kalau dia start, jadi ini dalam latihan ni nombor 1 ni, dia kata jadi dia mubtada, jadi dia mesti marfu' baris dhammah, jadi dia babul baiti mughlaqun, tertutup. Tutup. The door, the house door, ataupun the door of the house. The door of the house ataupun the house door is closed. Dapat? Okey, mudhaf ilaih. Mudhaf yang pertama, perkataan yang pertama dia mudhaf. Yang datang selepas dia adalah mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih ini akan disebut sepanjang masa lah, selagi mana kita analyse ayat-ayat dalam bahasa Arab. Okay. Next, nombor 2. Nombor 2. Dia tanya. Ini pertanyaan dengan aina. Aina meaning di mana? Hopefully ingat lagi ya. Aina di mana? Where apa? As-sayyarah ni kereta. Okay, so dia bagi kita dia punya mudhaf ilaih. Kita cari mudhaf yang logik. Mudhaf yang logik dia apakah dia? Okay, kita cari kunci kereta lah. Sebab kita selalu tanya, mana kunci kereta? Duduk dia. Aina apa? Miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Dapat? Aina miftahul. Okay. So kita ada dia samsiah. Aina miftahus sayyarati lah. Miftah
Miftah ni kunci. Tahus. Sebab dia subjek kan, jadi dia memang marfu' baris dhammah. Aina miftahu, lepas tu dia jadi mudhaf, jadi dia tak perlu ada lam, dia tak boleh ada lam, alif lam, dia tak boleh ada tanwin. Jadi dia satu, itulah miftahu satu baris dhammah. As-sayyarah. Sayyarah. Okey, mudhaf ilaih mesti baris bawah. Mesti majrur. As-sayyarati. Nampak? Miftahus sayyarati. Ini translate ki, ini translate ka. Ini sebutannya miftahul ke miftahus? Miftahus sayyarati. Ini alif lam syamsiah ni. Nah, alif lam syamsiah ni. Jadi miftahus sayyarati. Jaranglah jumpa orang Arab cakap macam ni. Dia kata miftah as-sayyarah. Arab dia cut short, dia tak perlu risau nak tahu baris. Sama ada dia majrur ke marfu' ke. Dia cakap miftah as-sayyarah. Kalau yang kelas sikit tu dia kata miftahus sayyarati. Miftahus sayyarah. Miftahus sayyarah. Mana kita tahu yang tu rangkaian mudhaf ilaih ataupun idhafah. So yang pertama dia mudhaf. Yang pertama dia mudhaf ilaih. Yang kedua dia mudhaf ilaih. Senang ingat mudhafu ilaihi. Ilaihi maknanya kepadanya. Mudhaf ilaih kepadanya. Dapat mudhaf ilaih. Yang ni penting sebab rangkaian perkataan Arab banyak pakai mudhaf ilaih. Nak kata kunci kereta, tadi pintu rumah, Rasulullah, kan? Rabbun Nas, apa lagi? Apa nama Yaumuddin, Yaumuddin. Apa lagi? Rangkaian perkataan ni banyak. Ashabun Nar, Ashabul Kaf. Apa lagi? Kitabullah. Dapat tu? Kitabullah, rangkaian perkataan mudhaf ilaih ataupun idhafah. Dapat ni kita boleh analyse ayat Quran lah. Yang banyak-banyak tu. Lepas tu sebelum ni kita ada harfu jar. Harfu jar dia jadikan isim jadi majrur. Harfu jar. Sama juga mudhaf ilaih ni dia mesti harfu jar. Dia mesti harfu jar. Dia tak boleh ambil baris lain. So ada dua keadaan je lah. Ada dua keadaan je yang isim tu akan jadi baris bawah. Jadi majrur. Dapat poin ni. Ada dua keadaan je. Okay. Yang isim akan jadi ismun akan jadi majrur. Majrurun. Akan jadi majrur. Ada dua keadaan dia. Satu dengan harfu jar, satu dengan jar, dengan harfu jar, hurufu jar. Lagi satu inilah mudhaf ilaih. Lagi satu dia jadi mudhaf ilaih. Mudhafu ilaihi. Dia jadi mudhaf ilaih. Ini ada dua keadaan ni je. Yang dia dapat baris bawah atau majrur. Kita panggil baris kasrah lah. Kasrah. Baris bawah. Ada dua keadaan ni je. Jadi semua isim, bila kita tengok dia baris bawah, kita akan syak dia. Sama ada dia depan dia ada harfu jar, kita nampak harfu jar. Tak nampak harfu jar, nampak isim yang lain. Mana isim yang lain tu sebelum dia itu adalah mudhaf. Dan dia adalah mudhaf ilaih. Contoh dia banyak. Rabbul Alamin, kan? Yaumuddin, apa lagi? Kitabullah, Rasulullah, Baitullah. Dapat tu Okay, next nombor 3, Muhammadun Rasulullah. Okay, yang ditulis sallallahu alaihi wasallam tu itu sama doa sallallahu alaihi wasallam ataupun statement
untuk memuliakan Rasulullah. Jadi Muhammadun Rasulullahi. Ini mesti kena tahulah. Rasulu baris dhammah, Allahi. Jadi lafazul jalalah ni dia baris bawah, baris kasrah. Rasulu ni tak boleh ada tanwin, tak boleh ada alif lam, mudhaf. Okey. Allahi, Rasulullahi. Jadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Okey. Dua-dua ni kita panggil idhafah. Okey, idhafah. Dapat? Okey, next nombor 4. Tabibi. Betul. Jauh, baik. Ba'idun. Jadi dia mubtada dia mesti marfu'. Jadi cari perkataan yang sesuai dengan tabibi. Apa dia yang jauh? Doktor jauh. Apa yang milik doktor lah. Cari yang milik doktor, okey lah. Bagi dia kereta pun boleh, bagi dia rumah dia boleh. Okey, so rumah lah. So baitut tabibi. Baitul tabibi ba'idun. Okey. So baitut tabibi ba'idun. So kita tengok lagi sekali. Baitul tabibi. Ini kena peka. Baitul dia kamaria baitul lah. Baitu. Okey. Dia asalnya dia nakirah lah. By default semua isim dia nakirah, dia marfu'. By default dia nakirah. Nakirah. Lepas tu dia marfu'. Ada alif lam lah depan tu. Default dia marfu'. Dia maknanya dia nakirah, dia ada tanwin. Nakirah ni kita panggil ada tanwin. Marfu' ni dia ada dhammah. Okey, semua perkataan dia macam ni. Bila datang alif lam untuk marfu'kan dia, untuk mendefinitkan dia, tak boleh ada tanwin lagi lah. Jadi al-baitu. Okey, al-baitu dia boleh jadi bila dia definite, kita panggil dia makrifah, dia boleh jadi pemula kepada ayat, boleh jadi subjek kepada ayat, mubtada. Jadi sekarang ni dia marfu' dengan mana dia disandarkan kepada isim yang isim yang marfu' juga. Jadi dia tak perlu lagi ada alif lam. Baik tu dah faham logik dia? Dia tak perlu ada alif lam lagi. Sebab dia disandarkan kepada mudhaf ilaih yang marfu', yang ma'rifah. Jadi baitut tabibi. Cuma mudhaf ilaih dia, kataan yang kedua mesti majrur. Dua keadaan. Isim jadi majrur. Nombor satu, dia sebelum dia ada harfu jar. Yang kedua ni dia jadi mudhaf ilaih. Okey, jadi translation dia rumah, the doctor's house. Rumah doktor. Jauh, ba'idun. The doctor's house is far. Dapat faham ni? Okey, nombor 5. Al-Quranu kitabi. Okey. Al-Quranu adalah mubtada. Jadi dia mesti baris marfu', baris dhammah. Al-Quranu. Lepas tu dia mesti definite. Sekarang ni dia definite dengan alif lam. Jadi Al-Quranu dia subjek dah habis.
Sekarang ni masuk part khabar. Khabar dia apa? Khabar dia kitabullahi. Dapat? Okey? Ulang balik. Dalam ni Al-Quran, Al-Quranu, Al-Quranu, ni confuse pula. Dia nikmat ni. Al-Quranu, ini mubtada. Ini mubtada. Mubtada dia mesti definite. Dia mesti ma'rifah. Dan dia mesti marfu'. Ada dhammah. Marfu', marfu' dia ada dhammah. Pakai ain. Marfu' dia ada dhammah. Mubtada Al-Quranu. Ini mubtada. Masuk part, second part dia dah habis dah. Subjek masuk khabar. Masuk dia predikat dia. Tabu. Ini khabar dia mesti marfu'. Dia mesti marfu' dengan baris dhammah. Okey, sebab kitab ni sekarang dia jadi mudhaf, dia tak perlu alif lam, dia tak perlu alif lam, dia tak perlu tanwin. Yang perlu alif lam dia punya mudhaf ilaih. Yang mudhaf ilaih dia mesti baris bawah. Kitabullahi. Dapat? Betul? Okey je? Okay. Alright, tu Saiful dah mari. Nama Saiful. Komen. Okay, Bu, boleh? Okay, Bu? Niat ke, Bu? Boleh. Boleh, boleh follow. Okey. Okey, sekarang nombor 6. Nombor 6. Okey, every bit of question ni kita jawab, jadi kita more understanding lah. Part ayat. Ini semua jumlatul ismiyah dalam bab isim lagi. Dalam bab jumlatul ismiyah. Sekarang kita masuk dalam bab idhafah, mudhaf ilaih. Okey, nombor 6. Cuba baca tak, Saiful? Saiful. Baca ya, Habibi. Baca Khadijah. Okey. Hamidin. Nama Hamid. Okey. Hamidin. Anak perempuan. Okey, pandailah tu. Jadi right, betul. Jadi Khadijatu bintu Hamidin. Okey. Khadijah ni okey. Khadijah ni dia mubtada. Jadi dia mesti marfu' dan dia mesti ma'rifah. Dia mesti definite. So, dia definite sebab dia nama khas. Jadi tak perlu alif lam. Lepas tu dia ada ta mabutah, maknanya dia muannas. Lepas tu muannas dalam nama-nama Arab dengan ta mabutah biasanya dia tak perlu tanwin. Dia tak ada tanwin, dia cuma perlukan satu baris saja. Jadi Khadijatu bintu ni mudhaf bintu banun ta. Okey, bintu. Bintu Hamidin. Anak perempuan Hamid. Dapat? So ini daughter. Ini daughter. Daughter of Hamid. Hamid's daughter. Okey. Hamid's daughter.
So translation dia senang. Tahu apostrophe S. Ataupun the daughter of. Kan? The daughter. The sebab dia makrifah. Daughter of Hamid. Okay. Betul. Okay. Hamid tak perlu alif lam untuk makrifahkan dia sebab dia nama khas. Jadi Baitu Hamidin. Dapat ya? Okay, next question tu nombor 8. Nombor 8. Sabah sama ni. Anak Ibnul Mudarisi. Okay. Okay. Baru Ana dia panggil apa? Dia panggil Bomir, ganti nama. Kita panggil ganti nama. Ganti nama. Okay, English panggil pronoun Pronoun, English panggil pronoun Okay. Ini dia panggil Arab, dia panggil Bomir. Bomir. Ada ya, tak pasti. Bomir Bomir. Okay. Ini Bomir Okay. Bomir ganti nama. Bomir ni, dia termasuk dalam isim juga. Dia termasuk dalam isim. Jadi, dia semua kaedah grammar, dia sama macam isim. Kalau Bomir, ganti nama. Ganti nama dalam bahasa Arab ada 14 Ganti nama. Bomir ada 14. Nanti kita sampai kat situ. Okay. Bomir ni kita kena hafal lah. Ana, anta, antum semua tu lah. Okay. Nanti kita hafal. Ada metod dia nak hafal. Senang dia. Okay. So, Ana ini Bomir. Bomir, so kita tengok dia ganti nama, dia pronoun, dia Bomir. Bomir ni dia always apa mafuk. Sebab nak jadi apa nama? Nak jadi mubtada ni dia kena mafuk. Okay, Bomir dia always mafuk. Lepas tu apa lagi nak jadi mubtada? Dia mesti ma'rifah. Dapat? So dia ma'rifah dengan feature dia sebagai Bomir. Okay, dia mafuk dengan feature dia sebagai Bomir. Okay. So lengkapkan ayat ni. Ana Ibnul Mudarisi. Okay. Ibnul Mudarisi. Okay. Anak lelaki Al-Mudarris. Al-Mudarris ni teacher lah. Okay. Jadi kalau baca sambung sebab Ibnu ni dia Hamzatul Wasal. Saya kena explain lagi ni. Hamzatul Wasal. Okay. Sama dulu. Ibnu. Ni Hamzatul Wasal. Dia beza dia Hamzatul Wasal dengan lagi satu Hamzatul Qata'. Hamzatul Qata' ni dia asal dia Ain. Dapat? Ain. Tak terang. Dia huruf Ain. Kan? Dia panggil Qata' ni cut. Potong. Dapat kepala je. Itu dia huruf Hamzah. Kita kena Hamzah selama ni sebab dia asal daripada kepala Ain. Dapat? Okay, so beza dia dengan Hamzatul Hamzah. Ni Hamzatul, okay. Hamzatul Wasal ni dia tak ada baris sebenarnya. Kita tak boleh bariskan dia, biar je macam tu. Beza dia dengan Hamzatul Qata' ni dia boleh A, dia boleh I, dia boleh U. A, I, U. Okay. Hamzatul Qata' beza dia dengan Hamzatul Wasal. Hamzatul Wasal kita tak boleh baris. Biar dia macam tu je. Lepas tu Hamzatul Qata' ni yang kita boleh bariskan. Okay. Dapat Faham? Okay. Tahun ni
Aku nak kena buat banyak edit lah pula lepas ni. Okey. Apa? Hamzatul qata'. So, bila hamzatul wasal datang, ibnu. Okey? Ibnu. Jadi, dia baris ibnu al-mudarris. Ibnu mudarris. Al-Mudarrisi. Al-mudarrisi. Okey, ini mudhaf ilaih, dia mesti baris bawah. Okey? Ini dia mudhaf ilaih. Dia tak boleh ada tanwin, tak boleh ada al. So, bila ini hamzatul qata'. Dia boleh ada baris. Ana. Kita baca dia ana ba'nul mudarris. Ana ba'nul mudarris. Disambung lah. Dia sambung. Sebab Ana ba'nul mudarrisi. okey. Kalau macam ni, kita baca ibnu mudarris. Ibnul mudarris. Ibnu kita bagi dia baris bawah lah. Okey, ibnu mudarris. Sama juga dengan isim. Ismun. Kan? Lepas tu nama Allah apa? Bismillahi. Ismullahi. Datang huruf ba. Kan? Apa payah sangat nak tulis. Arab dia buang terus. Kita tahu ba kat situ je. Lagipun alif tu tak bunyi pun. Jadi Bismillahi. Bi datang bi, yang ni kena jadi baris bawah. Jadi Bismillahi. Nampak kita baca Bismillah selama ni. So macam tu lah dia punya construction. Pecahkan, ba tak ada, kena tahu balik. Kena tahu balik alif hamzatul wasal ni. Okey, ni datang balik ni. Ini mudhaf ilaih. Ni mudhaf ilaih. Ismullah, maknanya nama Allah. The name of Allah. Allah's name. Okay. Ismullahi, bila datang ba, bila datang ba kat situ, kan? Apa jadi? Kita kena sebut terus Bismillah. Jadi jadi turun bawah, jadi Bismillahi. Alif ni tak payah tulis lah. Sebab dia pun tak sebut. Jadi semua rangkaian perkataan Bismillah, dia tak ada alif tu. Hamzatul wasal. Dia hilangkan. Okay? Sama juga dengan ibnu. Kalau tak ada apa-apa sebelum dia, kita bariskan dia lah. Ibnu. Tapi dia tak, dalam tulisan dia tak ada baris. Ibnul mudarris. Okay. So perkataan ini dia jadi bin dalam bahasa Melayu. Bin, lepas tu binti. Bin, ibnu dengan bintu. Ibnu, bintu, anak lelaki, anak perempuan. So, yang ni kita sebut ana banul mudarris. So dua konsep lah. Satu memang kita mudhaf dengan mudhaf ilaih. Lagi satu konsep ni hamzatul wasal ni. Hamzatul wasal. Hamzatul wasal ni macam mana nak baca? Dia hilang. Tak payah baca. Ini statement kan, bukan soalan kan? Ini statement lah. Statement kan? Okay, statement. Statement dia terbahagi pada satu mubtada. Ganti nama. Mubtada dengan ganti nama. So ganti nama ni by default dia maf'ul, dia definite, dia ma'rifah. Lepas tu ganti nama. Ini mubtada, maknanya dia subjek. Subjek is ana lah. Subjek is ana. Yang ini predikat dia. Predikat dia dalam bahasa Arab logik sikit. Dia kata khabar. Okey. Mubtada khabar. Dapat Hamzatul wasal punya konsep dapat? Okey, mudhaf ilaih punya konsep dapat. Dua ni kita nak instill dalam kepala. Okey, right. Next question.
Nombor 8. Okey, tadi silap. Sabar. Sama ni. Surun. Nombor 8. Surun. Maksurun ni broken. Maksur. Jadi yang tak tahu lah, tak pandai cari dua dia. Apolibu ni student. Polib student. Tak tahu student. Apolib student. Jadi student apa? Kaki patah ke, tangan patah ke, kepala patah. Okey, kita bagi senang lah. Pen dia patah. Pen dia apa kita dah belajar? Apa ni? Pen, bagi cakap pen dia patah lah. Pen dia patah. Pen. Pen apa? Kolam. Kolam. Okey? Kolamut talibi maksurun. Maksurun. Okey. Kolamun. Asal dia kolamun ingat semua. Default dia isim dalam bahasa Arab dia nakirah, dia marfu'. Marfu' nakirah. Okey, so datanglah dia disandarkan. Okey, ini bahasa Melayu lah kata. Dia disandarkan kepada isim yang ada alif lam, maknanya ni isim ma'rifah lah. Isim yang definite. Definite dia ni dengan alif lam. Jadi dia pun tak perlu dia punya tanwin dah. Dia pun jadi definite dah. Okey, dia pun jadi definite juga. Al-qalamu talibi. Al-qalamu talibi. Qalamu talibi maksurun. Maksurun, broken. Okay, so the pen of the student. English punya translation ni ini the pen student, the pens. Ini jadi the pen. The student's pen. The student's pen. Okay. Kalau kita nak buat the pen of the student, okay. Dia ambil the ni daripada sini. Sebab dia memang makrifah lah ni. Itu kena tahu yang mubtada dia kena apa? Dia kena definite. Jadi nak definitekan dia, English akan taruh the pen. Ni the student. Kalau translation macam ni, the pen of the student, ini pen. Macam mana nak rangkaikan balik? Jadi the student's pen. Lagi satu cara dia, the pen of the student. The student's pen. Okay. Itu mudah-mudah lain. Okay. So the pen of the student. Jadi the ni terpaksa didatangkan lah untuk memakrifahkan pen, kolam. Okay. Dalam bahasa Arab tak payah semua ni. Kita cuma makrifahkan dia daripada nakirah. Okay, dihilangkan tanwin. Okay, so pen ni no other pen lah kecuali the pen of the student. So dia memang definite lah. Tak perlu tanya siapa punya lagi. Dia memang definite. Nampak tak? Okay, so the student's pen is broken. Okay, number 9. Tis'ah. Babul masjidi miftahun. Okay. Pintu masjid Okay, that's the good choice lah. Pintu masjid terbuka dah kan sekarang Alhamdulillah. Babus sayrotun. Apa ni? Sayroti. Mana? Pintu kereta. Sayarah. Babus sayaroti. Miftahun. Miftah. Ni babus sayarah pun boleh.
babu masjidi pun boleh, sebab sekarang ni kita pun masjid pun dah buka dah hari ni. Boleh lah, betul lah, babu masjidi. Okay, nak masjid pun boleh. Bab asal dia macam ni, babun. Asal dia babun. Sekarang ni dia apa? Dia mubtada. Dia kena marfu'. Dia kena definite. Dia mesti marfu' lah. Dia kena definite pula. So dia definite dengan ada isim yang lepas dia mesti ada alif lam. Okay, kita nak pilih masjid. Masjidi. Okay. Babul masjidi. Babul masjidi. Maftuhun. Maftuhun. So khabar dia memang kena, khabar dia nakirah lah dalam ni, maftuhun. Tapi dia mesti marfu'. Khabar dia mesti marfu'. Maftuhun. Kita tak boleh kata maftuhin. Maftuhin sebab dia tak ada sebab dia nak jadi majrur dengan baris lain. So default dia balik pada default, maftuhun. Nakirah dengan marfu'. Okay, nombor 10. Rojal mudarisu man. Okay. Tu salah baca. Khoroja ni apa keluar. Kalau keluar mesti ada daripada tempat lah. So dia tak boleh man lah tu. Dia kena min. Dari. Mudarisu man. Min. Man tu siapa? Sorry, min. Mudarisu min. Okay. Min apa? Al-mudir. Al-mudir. Kita dulu mudir ni guru besar. Guru besar dia ada bilik dia lah kan. So kita kata ni mudarisu guru buat apa? Qara. Ini isim fi'liyah, verbal sentence lah ni. Kharaja al-mudarisu, jadi al-mudarisu ni fa'il. Okay. Bila perkataan start dengan apa fi'il, kharaja. So yang ni fi'il, fi'lun. Fi'il. Kita kata fi', lepas tu fi' bawa lidah pergi makraj lam. Fi'il. Lepas tu fi'il dia mesti ada dia punya pelaku dia, fa'il. Mesti ada pelaku dia. So pelaku dia siapa kat sini? Pelaku dia al-mudarrisu. Okay. Teacher. So the teacher went out. Okay. Tu tulis domah, huruf tanda domah besar-besar. Al-mudarrisu. Fa'il mesti marfu'. Dapat? Fa'il mesti marfu'. Dia mesti marfu'. And then lagi satu, dia mesti definite lah. Mungkin dia indefinite pun boleh. Kan? Tapi dia mesti marfu'. Mesti marfu'. Jadi, kharajal mudarrisu, the teacher left. The teacher left. Left, min maknanya dari, from. Min from. Min ila kepada, ila tu kan. Ila tu. Surah Al-Isra awal-awal lagi tu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjid haram ke masjid aqsa. Betul? Tu surah Al-Isra. Jadi min from, ila, min dia akan couple dengan ila lah. Dia akan berlawanan dengan ila lah. Ila maknanya tu. So min apa?
kita nak cari jawapan dia. Bilik lah, bilik. Ghurfah. Min ghurfah tu. Ghurfah. Ghurfah. Min ghurfati lah. Min ghurfatil al-mudari. Al-mudiri. Okey. Betul. Betul lah. Okey, dapat Okey. Kalau tak mudirun. Okey, al-mudiri. Al-mudiri. Okey. Al-mudiri sebab dia mudhaf ilaih. Kena majrur sebab dia mudhaf ilaih. Yang mudhaf dia ghurfah. Okey, sini konsep dia nak bagi tahu, ulang balik cerita jumlah. Ulang balik jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah tu fi'il. Jumlah tu fi'liyah. Jumlah tu fi'liyah. Yang fi'liyah horojal darisu. Jumlah tu fi'liyah. Rufatul. Senang je jumlah tu fi'liyah ni. Dia start daripada fi'il. Maka dia jumlah fi'liyah lah. Dapat kan? Okey. Tengok sikit apa nama. Tengok sikit mana ni? Progress. Okey, tengok sikit kita punya ni. Dulu. Kita belajar sampai kat sini. Comparison jumlah tu ismiyah. Ismiyah dengan jumlah tu fi'liyah. Dengan fi'liyah. Juga. Compare sikit apa nama ni. Kita punya Okay. So jumlah tu ismiyah dengan jumlah tu fi'liyah. Kalau jumlah tu ismiyah, kita dah biasa dengan perkataan ni. Start daripada haza. Haza ni apa? Haza ni ismu isyarah. Kita dah kenal daripada awal-awal lagi. Dia ismu isyarah. Dia tak perlu, dia mesti marfu' lah. Tapi dia tak perlu ada dhammah sebab dia memang mabni macam tu dia. Dia memang bentuk dia macam tu je. Jadi haza ismu isyarah. Haza baitun. Jumlah tu ismiyah. Boleh jumlah tu ismiyah. Marfu' ni dia kena definite marfu' dengan nama khas. Proper name. Dia jumlah tu ismiyah boleh datang dengan dhamir. Dhamir. So dhamir pun dia by default dia marfu'. Lepas tu dia ma'rifah. Ma'rifah juga. So ini jumlah tu ismiyah. So jumlah tu fi'liyah sekarang ni anytime perkataan tu ayat dia start dengan fi'il. Dia start dengan fi'il. Lepas tu dia ada fa'il. Dia ada fa'il. Dia jumlah tu fi'liyah. So jumlah tu fi'liyah dia ada 3 komponen lah biasanya. Dia ada fi'il dia ada verb dia. Lepas tu dia ada fa'il dia. Fa'il ni pelaku dia ada 2. Siapa yang buat kerja, siapa yang buat benda tu. And then dia ada objek lah. So dia verb. 2 of the verb dengan benda yang kena buat. Dia punya objek. Objek dia maf'ul bih. Dapat jumlah tu fi'liyah. Sebab latihan ni dia memang nak ulang balik part tu sikit. Part jumlah tu fi'liyah ni sikit. So yang dalam lesson kita
Lesson kita, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Okey. Okay. Kita bagi jelas sikit. Ni ghurfah. Elok-elok dia ni ghurfatun. Kan? Bilik. Ghurfatun. Nampak? Lepas tu, datang min dia kena tukar baris. Jadi majrur. Lepas tu, dia dah jadi, lepas tu datang al, dia jadi mudhaf dia. Dia jadi mudhaf. Dia tak boleh ada tanwin lagi lah. Tanwin dia kena buang lah. Okay. Min ghurfatil mudiri. Okay. Ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih dia. Yang ini mudhaf. Okay. Mesti kena ingat lah baik. Ini harf jar. Harf jar. So, ini jadi min ghurfatil. Min ghurfatil mudiri. Okey, kalau tak ada min. Kalau tak ada min, ghurfatul mudiri kan? Okey. Alif lam dia tetap tak datang. Tanwin dia tetap takkan datang balik sebab dia mudhaf. Mudhaf tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Okey? Kalau datang min. Okey, dapatlah dia baris bawah. Min ghurfatil mudiri. So, mudhaf dia boleh baris, dia boleh baris default dia dhammah ataupun baris bawah ataupun baris fathah. Dia boleh tiga baris yang isim pakai. Sukun, kalau ada sukun dia bukan isim. Okey, so min ghurfatil mudiri. Okey, mudhaf ilaih dia mesti baris bawah. Dia mesti majrur. Dia tak ada kompromi. Dia mesti majrur. Okay. So, min datang, harfu jar datang. Isim yang selepas dia pun mesti majrur. Dia jadi mudhaf ilaih, dia akan jadi majrur. Itu je, dua keadaan isim dia jadi majrur, baris bawah, baris kasrah. Bila dia nombor satu, datang harfu jar sebelum dia dan dia jadi mudhaf ilaih. Okey. Dapat tu Okey. Kita continue ke sebelah dah. Ini baru dah faham mudhaf ilaih ni kira dah okey lah. Okay, semua latihan seterusnya untuk Bila buat latihan ni faham. Bila masuk mix dah confuse balik. Bila masuk apa? Dia mix up je dah. Dia dah mix. Tapi tak apa. Kita jangan takut. Kita ada Al-Quran. Untuk refresh kita punya refresh kita punya. Sebab ni kita baca hari-hari bro. Okay, kita baca hari-hari. Sekarang sikit. Okay. Bi harful jar. Ismullah ni mudhaf ilaih. Dapat? Okay. Datang bi jadi ismullah jadi bismillahi. Asal dia ismullahi. Sekarang ni jadi bismillahi. Okey. Kalau ayat jumlah tu ismiyah, dia mesti ada mubtada. Okey? Bismillahirrahmanirrahim ni dia tak ada mubtada, dia tak ada khabar. Pernah fikir? Okey? Dia tak ada mubtada, dia ada khabar. Ini bukan ayat yang lengkap. Cuma kita lengkapkan ayat ni dengan apa yang kita niat nak buat. Kita nak baca Quran, kita start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dia punya subjek, kita yang lengkapkan. Dia dalam kategori ribu jumlah, dia dalam kategori phrase. Dia bukan ayat yang lengkap.
Jadi kita lengkapkan dengan perbuatan kita. Ataupun apa-apa yang kita niatkan. Kita niat nak makan, kita nak makan, perbuatan kita nak makan tu kita sebut bismillah. Jadi dengan bismillah, dengan nama Allah kita makan. Dapat? Kan, ulang balik tadi. Ha? Ini ayat ni tak ada apa, tak okay. Ada. Ayat ni dia bukan jumlah. Dia bukan ayat yang lengkap. Bukan lengkap. Sebab dia tak ada mubtada', dia tak ada khabar. Dia tak ada mutabat, tak ada khabar. Dia tak ada mubtada'. Ar-Rahman itu bukan khabar ke? Dia tak ada subjek, dia tak ada mubtada'. Mubtada' dia mana? Subjek dia apa? Subjek tak ada lah. Subjek dia apa? Tak ada kan? Bila tak ada subjek, dia bukan ayat yang lengkap. Dia syibhu jumlah, dia panggil. Syibhu jumlah, seakan-akan ayat. Dia is a phrase. Bismillah ni is a phrase. Dia tak ada mubtada'. Dia tak ada khabar. Jadi, kita kena tahu khabar sendirilah. Maknanya bila kita nak makan, contoh kita nak makan, kita sebut bismillah. Dengan nama Allah. Maknanya dengan nama Allah, aku makan. Aku nak makan ni dengan nama Allah. Kan? Kita nak pakai kasut. Bismillah. Maknanya perbuatan kita tu yang melengkapkan ayat bismillah ni. Oh, ini apa-apa bismillah je lah. Bismillah je lah. Bismillahirrahmanirrahim lah. So, bismillahi ar-Rahman ar-Rahim ni dia ada kategori, dia panggil kategori badal. Jadi dia akan follow exactly lafazul jalalah ni ada alif lam. Dia pun kena ikut ada alif lam. Lafazul jalalah dia ni mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dia majrur. So ar-Rahmani pun majrur juga. Ar-Rahimi pun majrur juga. Dapat? Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan ayat yang lengkap. Kita yang lengkapkan dengan niat kita. Kenapa kita baca? Kenapa kita sebut perkataan tu? Kita yang lengkapkan dia. Kita nak baca buku. Bismillah. Maknanya kita baca tu dengan nama Allah. Kita nak mula surah. Surah ni ada bismillah. Jadi kita nak mulakan surah ni dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia punya attribute kepada Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma'ul Husna. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Macam doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Yang tu lengkap lah. Yang tu lengkap lah. Bismillahi dengan nama Allah. Tawakkaltu. Aku bertawakal. Ala Allah. Bismillahi tawakkaltu. Aku bertawakal ala Allah. Dengan Allah. Dapat tak? Okay, so ni bismillah. Jadi bila kita sebut bismillah, sebab kita nak do something atau niat nak buat something, bismillah dengan nama Allah. Dia bukan ayat, dia bukan jumlah ismiyah, dia bukan jumlah fi'liyah. Kita yang lengkapkan dengan perbuatan kita atau niat kita. So kita nak baca surah ni ada bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan apa? Ni Alhamdu, dia apa? Ma'rifah dengan alif lam. Dia baris dhammah, dia marfu'. Okay. Jadi dia adalah mubtada'. Dia mubtada' dalam ayat ni. Jadi kita translate sebagai segala puji. Hamdu asal dia hamdun, dapat alif lam jadi alhamdu. Hamdun pujian. Pujian. Hamdun. Hamdun. Ada lagi kamera tu. Okay. Asal dia. 3 perkataan ni aja. Kalau hamidah, ini fi'al. Fi'al, nanti kita belajar fi'al. Kita akan dapat completekan ni. Hamidah maknanya he praise. He praise. Past tense. He praise. Alright? Okay. Daripada perkataan ni diterbitkan perkataan senang je Arab. Bertukar baris dia. Hamdun. Maknanya praise.
Pujian. Dan datang alif lam mendefinitkan dia. So the praise, the praise. Ni bukan the yang biasa-biasa. Ini the yang the lah. The yang menunjukkan the utmost praise lah. Okay. So translate dia all the praise, nak bagi jadi besar lagi. Nak bagi jadi hebat lagi. So the praise. Okay, the praise. The praise. Okay. Kita belum belajar li, tapi kita tahu li ni harfu jar. Allahu. Okay. Allahu asal. Okay. Bila datang lam, alif ni drop. Alif ni drop. Okay. Bila datang lam yang li tu, alif ni drop. Contoh kata Alkitab, Alkitabi. Kitab. Contoh Alkitabi, kan? Bila datang lam yang menunjukkan hak milik li, alif ni drop. Jadi lil kitabi. Lam je yang perangai macam tu. Kalau kita biasa B pun masih still ada, masih ada alif lam. Maksudnya macam bil bab, bil bait, al bait, bil bait. Okay. Ini jadi lil kitabi. Nanti kita belajar harfu jar li, dia punya dengan banyak contoh lagi. So ni lillahi. Maknanya li ni untuk translation dia sebagai belong to. Belong to. Okay. Lagi satu translation yang common for. Jadi li, kulilam terbalik. La, li. Okay. Li. Okay. Lagi satu kita pernah dengar lahu. Lafazul jalalah ni ganti nama dia. Tapi bila ada ganti nama, dia pakai baris atas. So li dengan la ni sama je makna dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik dia. Kata apa? Billah. Kalau nak tukar balik, masukkan perkataan lafazul jalalah jadi lillah. Lillahi. Dapat? Lillah jadi lillahi. Alhamdulillah. Okay? Alright. Lepas tu, apa lagi kat sini? Rabbil alamin. Ini mudah-mudah wilayah. Kita memang tak akan lupanya. Mudah-mudah wilayah ni. Sebab ini, dia jadi Rabbi. Okay? Sebab dia panggil badal kepada lafazul jalalah. Badal kepada lafazul jalalah. Badal kepada Allah. Rabbil alamin. Asal dia? Asal Rabbu. Rabbu. Kita translate sebagai Tuhan lah. Rabbul alamin. Okey, kalau dekat Al-Quran ditulis macam ni. Ni ni dia tahu alif kecil tu Kalau yang biasanya dia kalau biasa tulis ni ada alif. Alam. Al-alamu ini maknanya satu alam. Singular. Al-alam. Alam singular. Dia jadikan dia banyak alam. Al-alamun. Okey? Sebab dia mudah-mudah wilayah, jadi dia kena ambil baris bawah. Baris bawah dia digantikan dengan ya. Sebab dia jamak. Baris bawah ni nanti kita akan pergi ke part ni bila kita belajar jamak. Asal dia daripada al-alam singular. Jadi al-alam. Okey. Lepas tu dia jadi mudhaf ilaih jadi al-alamin. Lepas tu dia jamak. Dia jamak muzakkar salim dia panggil.
Nanti kita belajar. Jadi al-alamin itu dia punya perubahan. Al-alamin, Rabbul alamin. Ini maknanya alam-alam. Jamak. Dia jamak. Dia plural. Ini plural Al-alamin ni plural. Lagi Tuhan sekalian alam. Itu yang sebut bila jadi di translate terjemah dia panggil sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Bukan satu alam, tapi banyak alam. Sebab dia jadi alamin, asalnya al-alamun. 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 Ini pun asalnya macam ni. Ain. Al-alamun. Dia mudah ilaih. Ini majrur kes dia pakai wa. Ini marfu' kes dia pakai wa. Bila dia jadi majrur dia pakai ya. Al-alamin. Untuk jamak untuk perkataan jamak. Rabbul alamin. Mudah ilaih. Nampak Dan Ar-Rahmanir Rahim ni ini dipanggil badal. Badal ini pun badal ya ni. Lillahi ni badal sebab ba ni baris bawah. Dia badal kepada lafazul jalalah. Ini pun badal lagi. Ini pun badal. Badal ni kalau translate English dia panggil substitute. Substitute. Nanti kita belajar sampai kat situ kita belajar yang kita faham. Apa dia makna bila kita sebut badal dalam bahasa Arab. Ni badal ni maknanya alhamdulillah dah cukup dah. Dah complete ayat dia. Dapat? Alhamdulillah complete ayat. Alhamdu mubtada lillahi khabar dia. Dah complete ayat. Alhamdulillah. Kalau boleh lepas tambah lagi. Maknanya tambahan lagi. Tambah Rabbil alamin. Kan? Tambah lagi Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Semua ni dia akan ikut form lillahi. Dia akan form lillahi dia majrur. Okey, lepas tu dia marfu'. Okey, ni marfu', mudah ilaih marfu'. Ar-Rahman marfu' dengan alif lam, Ar-Rahmanir Rahim dia majrur. Jadi dia badal kepada lillahi. Kataan lillahi. Jadi dia follow je dia punya baris. Iqra' dia panggil. Iqra' dia follow je. Okey. Maliki yaumiddin. Malik raja. Asal dia tulis Malik. Okey. Malik. Dalam Al-Quran biasanya dia alif mat ni dia banyak sangat dia tak tulis jadi dia taruh alif kecil tu. Malik maknanya pemerintah ataupun pemilik. Malik orang yang memiliki atau yang menguasai. Kita translate sebagai yang menguasai. Malik asal dia Maliku. Maliku maknanya pemilik, the owner. Malik. Jadi perkataan milik dalam bahasa Melayu dia asal daripada perkataan sembilan. Malik, milik maknanya the owner of hari. Okey. Yaum asal dia yaumuddin. Ini asal dia yaumuddin. Kalau tak ada Malik ni yaumuddin. Okey. Ambil ni dulu. Yaumuddin. Ini mudah ilaih. Jadi dia pakai ayah untuk menunjukkan dia majrur. Dia majrur dengan ya kat sini. Okey. Yaumu hari. Jadi hari kita selitkan hari pembalasan. Ini mudah ilaih. Okey. Dia datang lagi satu, Malik datang. Malik ni sebagai mudhaf. Malik jadi sebagai mudhaf. Dia dapat baris bawah sebab dia badal kepada lafazul jalalah. Lillahi. Dia badal kepada lillahi. So dia mudhaf. Jadi bila ni mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih kepada ni.
So yang ni mudhaf ilaih kepada ni. Jadi dia kena baris bawah Yaumiddin. Ini mudhaf ilaih kepada ni. So dia mudhaf, yang ni mudhaf ilaih yang pertama, yang ini mudhaf ilaih kepada yang ni, yang nombor 2. So ini ada 3 rangkaian perkataan mudhaf idhafah. Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Dapat? Jadi ya Malik baris bawah, asal dia Maliku, Malik. Dia baris bawah sebab dia badal kepada lafazul jalalah, lillahi. Dapat? So nanti bila baca nanti faham sikit dia punya grammar. Alright. Okay. Setakat ni dulu. Sebab dia masuk iyaka. Setakat ni dulu masuk iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka ni kita translate sebagai iya, hanya engkau. Iya ni dia partikel. Lepas tu masuk na'budu ni dah fi'il. Kita sentuh sikit je fi'il. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', lepas kita selesai fi'il madhi baru kita tengok fi'il madhi'. Okay, setakat tu dulu. Yang lain baca translation lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim tu. As-siratal mustaqim. Ini pun mudhaf ilaih. Mustaqim. Al-mustaqimu asal dia kalau singular, lepas tu dia jadi plural. Mustaqimun, lepas tu dia jadi mudhaf ilaih dengan dia jadi majrur sebab dia mudhaf ilaih. Dia majrur dengan mudhaf ilaih, jadi al-mustaqim. 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 Al-mustaqimah. Dia follow. Ni dia bukan mudhaf ilaih, sorry. Sebab dia bukan majrur. Jadi ini dia panggil adjektif dia sifat kepada sirata ni adjektif kepada as-sirat. Ini adjektif kepada as-sirat. Okey. So yang ni tak ni. Okey. Sirata ni semua ni kita akan later lah. So setakat ni yang kita belajar first part. Okay, kita dah cover Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu dah masuk fi'il. Dah masuk fi'il amar, dah masuk apa ni? Dia. Faham? So habis tu So description yang dalam nota Eric tu boleh fahamkan lagi lah lepas ni Okay. Lepas tu tengok key juga sebab key ni dia translate. So dia translate about the lesson. Okay, faham ni? Faham ni kita masuk lesson baru. Yang ni yang penting. Kalau selagi tak faham nanti sebab kita masuk mu'annas. Mu'annas nanti dia akan jadi kacau bilau jugalah. Sebab lesson 6 sekarang nanti kita akan masuk hazihi, feminine. As opposed to hadha. Okay. So untuk translation makna vocabulary kita tengok dalam key sebab dia ada translation lagi sekali. Kalau sini kita habis ni then kita go on. Kalau kita berjadi ini. Saya rasa besok pun kita reinforce balik lagi mudhaf ilaih. Ini the main lesson, konsep yang kita nak faham untuk hari ini. Tak dapat hari ini kita sambung besok lagi sampai faham. Sayaratul mudarrisi. Sayaratul mudarrisi mudhaf ilaih. Ini dia punya istilah grammar lah. Dapat InsyaAllah. So besok kita sambung lagi. Kita sambung besok InsyaAllah. So dia setakat ni mana?
Oh, okey. Typo lagi. Okey. Progress. Okay, boleh. Slow lah, slow steady. Boleh Kebo? Lagi banyak aku baca lagi confused. More confused kena private Twitter lah tu. Sepatutnya boleh follow ni macam ni. Macam ni, pergi balik dekat buku ni kan. Start daripada awal. Mula daripada lesson 1. Baca sampai faham. Tak faham ulang balik. Okey. Kita start daripada sini kan. Dia bagi satu perkataan je supaya kita boleh buat ayat yang lengkap. Haza ni dia dah definite. Untuk mulakan ayat dia mesti definite. Mana-mana bahasa pun lah. Kan? Mana-mana bahasa pun. Macam benda ni tu aku fail. Tak boleh ingat. Okey, tak apa. Ingatan tu tak. Konsep dia kena ingat. So, konsep tu dah boleh tapi macam kadang-kadang rumah tu baik tu aku kadang-kadang lupa. Tak apa. Aku pun pijak mutasi hancur aku. Tak payahlah ingat. Kita nak. Tapi fill in the blank aku nak memuji benda. Aku tak ingat. Aku tahu teacher tapi bahasa Arab apa benda tak tahu. Okey. Tak apa yang tu awal lagi lah. Okey. Kalau tak ingat rumah pun masjid je lah. Kan? Macam ni pintu kan. Pintu bab. Bab. Okey. Tak ingat rumah pun masjid. Tak ingat bilik pun masjid juga. Okey. Alright. Kalau kitab dengan kalam ni kena ingat lah kan. Kita ada kitab, kita buah. Kita ada kunci miftah tu aku rasa kurang biasa lah aku guna. Okey, miftahu ayat macam surah Al-Fatihah tu surah pembuka Al-Fatihah. Nampak? Fatahah. Miftahu ni kunci. Kan? Okey. So ayat dia punya huruf tak lari banyak. Okey. So ni maktabi. Ni tak payah ingat tak apa ni tapi belajar. Okey. Ini kan walaupun awal-awal kita tak sebut mubtada khabar tapi konsep dia kita kena ada lah sebab konsep dia untuk subject of the sentence dia mesti definite. Mana-mana bahasa pun subject of the sentence dia kena definite. So yang ni ada haza ni definite lah. Okay, the subject of the sentence. Lepas tu cuma bila masuk part khabar ni English kata predicate, kita pun ambil English cedok English bahasa Malaysia jadi predicate juga. Tapi cuma dia konsep dia nakirah. Dia punya khabar dia nakirah. Tapi ini marfu'. Dia tak lari. Lepas tu sebab dah tahu benda kan dia bagi satu perkataan je ma untuk tambahan supaya kita boleh tanya orang kan. Mahaza. Tak tahu tanyalah orang mahaza. Ada kawan Arab tanya mahaza. Ini dia betul ke lah. Hazihi sayyarah. Okay. So ini dia still konsep subjek mubtada mesti definite. Is this a house? Yes, it's a house. Lepas tu nak jawab ada satu pertanyaan. Ni banyak bahasa ada ini. Adakah? Kita ada adakah ni English ni Arab kata je. Ini dalam Quran banyak. Allah banyak tanya dalam Quran banyak. Allah banyak tanya manusia ni. Dia tanya afala yatadzakkarun. Afala ta'qilun dengan perkataan tu. Jadi jawapan dia na'am atau la je lah. Na'am atau la. Settle tu. Part tu kita pergi laju lah sambil lalu. Mahaza. Lepas tu kan. Mahaza ni nak instill supaya faham. Dah faham dah dapat ni. Boleh jawab soalan. Okey. Bila masuk manusia ni yang akil, yang ada akal, tak boleh pakai pakai man pula. Baca sampai start. Okey, Kebo. Dekat mana yang part yang tak faham dia punya
kaedah grammar dia tu, dia bagi tahu. Boleh lagi sana. Boleh Kalau lagi macam kan? apa, kita belajar ini mudah-mudah ilahi tu, kita dah belajar sebelum ni, tapi bila aku masuk hari ni, aku lupa pula mudah-mudah ilahi tu. Dia tengok keybook, tengok note, tengok note Kalau sini. lepas belajar 2-3 kali tu, baru follow up balik. Tengok note ni, bila lupa tengok note ni, lepas tu tengok key balik. Key ni dia penting lah sebab dia ulang balik dalam pelajarannya. Kalau aku nak ulang-ulang balik pun banyak juga, lambat juga. Okay? Alright. So, boleh teruskan, kita ada masalah. Okay. Tak ada. Yang penting bila kita sampai ke baca Al-Quran ni ataupun doa ataupun baca dalam solat kan, kita boleh make sense. First thing, kita tak jadi ahli kita bukan nak jadi ahli tafsir ke apa, kita boleh make sense ni. Wa'id qala, Musa ni nama, lepas tu li harfu jar, kaum dia, qaumihi ni apa nama, ganti nama kan. Lepas tu fa'il, fi'il, apa semua ni. Lepas tu ni'matullah, kita dah tahu yang ni mudhaf ilaih. Dapat? Kita tahu mudhaf ilaih sebab yang ni nampak macam dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Okey, lepas tu lepas ni ada apa nama? Baris bawah. Okey, ni'matullah, maknanya translation dia nikmat Allah. Nikmat Allah. Lepas tu alaikum, ala nanti kita akan dia combine dengan apa dhamir, okay? Nanti bila kita dhamir ni alaikum, kita duk bagi salam setiap hari kan, alaikum. Jadi nanti kita faham. Okay? Bila boleh make sense Al-Quran ni, ambil masa lah. Kita kena rajin lah kan. Tapi dia punya basic memang daripada sini lah. Daripada kita duk mahazal, lepas tu zalika apa semua ni. Sampai kat mana yang tak faham tu bagi tahu. Lesson nombor berapa yang konsep dia tak faham? Bunganya macam asyik lupa. Lupa tengok ni. Lupa sepanjang praktis lah. Ni, Ibu, kalau lupa, tengok sini. Dia boleh bagi ingat. Tengok keybook. Lupa bagi keybook dengan nota. Itulah bila hang cerita-cerita tu aku untuk kuali buku tu faham dia. Okey. Okey, aku nak tutup YouTube. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setengah lah boleh tidur dah aku ni. Esok pula ya.